Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Na'maduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna wa an walidina wa 'jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita segala nikmat yang terbaik bagi diri kita. Alhamdulillah. Segalanya datang daripada Dia. Kita hanya menumpang, kita hanya meminjam. Dan insya-Allah pasti dan sungguhnya sangat-sangat pasti Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sesuatu yang sangat-sangat yang terbaik untuk diri kita mengikut kemampuan kita. Sesungguhnya Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang hujung sekali. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah sesekali dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita yang sesuatu itu yang membebankan kita. Kita rasa sesuatu yang kata apa, ya Allah beratnya benda ni kan. Sesuatu tu yang Allah bagi tu takkan lebih daripada kemampuan kita. Maknanya kita ni memang mampu untuk terima segala takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, malam tadi dah pun masuk 10 malam terakhir 10 malam terakhir Ramadan dan kita di dalam ambang-ambang Lailatul Qadar. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam spesifikkan lagi 10 malam terakhir itu ada pada malam-malam yang ganjil. Jadi semalam malam yang ke-10, malam ni malam yang ke-9. Jadi malam ni kita pulun lagi. Alhamdulillah. Jadi malam ni dia mula lepas isyak sampailah ke subuh. Start malam ni bila? Lailatul Qadar mula bila? Start lepas isyak sampai ke subuh. Jadi kita menghidupkan malam itu, iaitu menghidupkan lepas isyak sampai subuh itu dengan ibadah. InsyaAllah dapat ganjaran Lailatul Qadar umpama 1000 bulan ataupun 80 tahun lebih ibadah dia. Jadi siapa yang lepas tarawih, dia hidupkan dengan, siapa yang bertarawih pada malam tersebut dan kemudian dihidupkan dengan tadarus Al-Quran, kemudian tidur sekejap, bangkit sepertiga malam. Sepertiga malam tu bila? Sepertiga malam tu adalah satu daripada 3 malam di malam yang hujung. Contoh kalau daripada pukul 8.45 kan, 8.45 isyak, jadi 11.45 ke 12 itu malam yang pertama. Dari 11.45 pukul 12 sampai ke pukul 3 tu malam yang pertengahan. Awal malam sampai pukul 12, pukul 3 tu pertengahan. 3 sampai subuh tu, pukul 5 tu, 5 lebih tu, sampai ke subuh tu adalah hujung malam, sepertiga malam. Jadi eloknya kita bangkit sepertiga malam di hujung malam tu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namun apapun, kalau siapa yang pada waktu malam sebelum tidur tidak bersedekah, dia bertadarus baca Quran, menghidupkan malam, dia mendirikan malam tu bukan maksud berdiri je malam tu, tak. Maksudnya dia ada buat ibadah dan sebagainya, tidak melalaikan malam tersebut. InsyaAllah dia dapat ganjaran Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik. Jadi hari ini Allah SWT Muhammad, kuliah kita pagi ini ditaja alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kuliah kita hari ini telah ditaja oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia
singkatan dia Pertix Malaysia. Pertubuhan ni dia satu NGO, okey. Dia satu NGO, NGO badan bukan kerajaan yang berdaftar, yang mana pertubuhan ni dia menekankan kepada 5 aspek utama. Apakah aspek-aspek utama dia tu? Iaitu yang pertama, dia lebih tumpu kepada kebajikan, kemudian motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan juga dakwah. Dia dan NGO ini dia lebih kepada membantu program-program bersama dengan anak yatim, kebajikan anak yatim, motivasikan anak-anak yatim dan asnaf, kemudian menjadikan anak yatim menjadi seorang pemimpin, kemudian bagaimana mengubah orang-orang asnaf dan orang-orang miskin ini untuk menjadi usahawan-usahawan agar mereka tidak diberikan tidak diberikan ikan, tapi diberikan pancing untuk mereka berdikari, insya-Allah. Dan bagaimana juga mereka membantu rumah orang tua, OKU, bagaimana dia pergi gelandangan. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, semua alhamdulillah, bagi sahabat-sahabat yang nak bantu untuk melancarkan gerak kerja badan NGO Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia Pertix ini. Jadi sama-samalah kita bantu untuk memberikan infak kepada pertubuhan ini. Alhamdulillah. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan, di penghujung apatah lagi di 10 malam terakhir ni, 10 terakhir Ramadan, kita pulun sungguh-sungguh. Jangan risau miskin bila kita nak bersedekah. Ya, sepatutnya kita yakin dengan bersedekah Allah bagi kita kaya. Dengan kita tahan duit kita, Allah akan memiskinkan kita. Orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta, tetapi orang yang paling kaya itu orang yang banyak memberi. Alhamdulillah. Dan dikuasakan oleh, iaitu satu aplikasi. Nampak ni? Ni satu aplikasi awesome. Datuk Tengku Asmadi, Dr. Asmadi. Dia merupakan salah satu ikon hebat di dalam aplikasi awesome. Aplikasi awesome ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia adalah satu aplikasi untuk ulang kaji. Ulang kaji ketika mana PKP ni kan tak sekolah kan. Jadi kat rumah tu daripada anak-anak main handphone ke, kalau main game, baik kita main awesome. Dalam ni ada banyak latihan. Kemudian guru-guru semua membuat nota-nota dalam ni, dan kemudian boleh menggunakan Allah SWT Muhammad, aplikasi awesome ni untuk buat latihan, dan dia percuma. Aplikasi awesome ni percuma dalam App Store, Google Play Store. Sangat-sangat bagus, dan dia ada battle. Pertandingan battle awesome dalam ni, tapi bukan battle PUBG atau CSG kan, itu lain lah. Ada awesome ni. Sangat-sangat digalakkan bagi mereka yang nak peperiksaan, dan juga anak-anak yang tak sekolah, dan kemudian memang sekarang pun tak sekolah lah kan, tapi nak banyakkan latihan. Biasanya kalau waktu tidak sekolah ni, kalau saya dulu banyak buat latihan waktu cuti tu, sebab bila kita buat latihan dia menajamkan otak fikiran kita. Dan ada testimoni daripada Ustaz Ahmad Dusuki juga berkaitan aplikasi awesome ni. Ustaz Dusuki pun pilih juga aplikasi awesome ni. Dia kata apa? Saya memilih aplikasi awesome kerana sistem pembelajaran yang sangat baik dan mempunyai konsep terkini. Dengan hanya menggabungkan dua elemen teknologi, iaitu handphone dan aplikasi, ia memberikan kemudahan pada anak-anak kita. Itu dia. Jadi aplikasi awesome ni dia satu revision untuk UPSR, PT3 dan juga SPM. Jadi sama-sama untuk kita bawa anak-anak kita ke media baru, bukan media baru untuk TikTok dan sebagainya, tapi untuk buat latihan. Dalam tu juga ada guru-guru yang akan membantu. Setiap latihan tu yang dibuat oleh guru, bila kita ada soalan apa, kita tanya dalam tu. InsyaAllah ada banyak guru-guru, ada ribuan guru-guru dalam tu yang memasukkan soalan-soalan dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Allah SWT Muhammad, NGO kita iaitu Pertix, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, kerana telah menaja kuliah subuh kita pada hari ini. Alhamdulillah. Nur Atira Rashid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam subuh insya-Allah. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, boleh dengar suara saya ya? Jelas ya? Nur Atira boleh dengar jelas ya? Insya-Allah. Baik. Hari ini kita nak melihat satu topik, iaitu iaitu tajuk dia ridha dan juga syukur. Ridha dan juga syukur. Apa kaitan ridha dan syukur ni? Baik. Ridha ni Allah SWT Muhammad adalah kita menerima dengan berlapang dada segala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita.
Saya ulang balik, ridha ini adalah menerima dengan berlapang dada. Okay? Menerima dengan berlapang dada tu apa? Maknanya jiwa dia dalam keadaan tenang, relax. I'm relaxed. I'm so relaxed. Kan? Dia dalam keadaan apa sahaja pun dia tenang, relax. Sebab dia yakin apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pasti hikmahnya adalah yang terbaik. Okay? Pasti hikmahnya yang terbaik. Contoh, kan? Ada orang kena gigit anjing. Baik ke tak baik? Kan? Ada seorang lelaki ni umur dah 35. Dan dia lepas dia solat angkat tangan berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah aku jodoh yang terbaik ya Allah. Aku juga ingin berumah tangga, mengamalkan sunnah Nabi SAW untuk berumah tangga dan mempunyai zuriat ya Allah. Umur dah 35 ni ya Allah, aku dah mampu ya Allah, tolonglah ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodoh yang terbaik. Itu dia. Okay? Jadi dia pun keluar, dia mestilah mentadbir diri dia kan. Takdir dia tak boleh datang begitu saja. Takdir perlu disertakan dengan tadbir. Saya ulang balik takdir yang terbaik perlu diselangi ataupun perlu dihadirkan dengan tadbir yang terbaik. Buat yang terbaik akan dapat hasil yang terbaik. Jadi dia tadbir diri dia, dia usaha untuk dia keluar daripada rumah. Moga-moga bila keluar tu adalah jodoh sampai kepada dia. Keluar daripada rumah, tiba-tiba dia tengok satu mata tu datang tengok dia. Rupa-rupanya anjing. Bila anjing tu dia datang, dia kejar, dia gigit. Kemudian punya dalam dia kena gigit tu, ya Allah, dia kata, ya Allah, aku minta orang yang solehah ni kau hantar anjing yang solehah gigit aku ya Allah. Apakah dosa aku ya Allah. Tu dia. Okay. Dan kemudian Allah SWT Muhammad diringkaskan cerita, masuklah di dalam hospital. Tengok rupa-rupanya gigitan anjing tu, dia punya gigitan cinta tu cukup dalam sampai ke tulang. Bawa masuk ICU. Bila masuk ICU kena tahan ward selama seminggu. Bila kena tahan ward, rupa-rupanya yang cek kaki dia tu doktor yang solehah, jodoh dengan doktor rupa-rupanya. Doktor tu tengok lelaki ni, Allahu Akbar, kena gigit anjing. Masa dekat dalam ward, dia jaga solat, dia jaga ibadah, baca Quran tak tinggal, dan kemudian dalam keadaan sentiasa tenang, tangan dengan tasbih, Allahu Akbar. Yang doktor tu pula berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan lelaki yang soleh ya Allah. Aku tak kisah dia dah harta tak harta, tapi dia ada iman, dia orang yang soleh, dia jaga agama. Rupa-rupanya Allah temukan dengan jodoh lelaki yang perempuan tu di hospital. Jadi baik tak baik kena gigit anjing ni. Dia bukan soal baik atau tak baik kena gigit anjing. Apa sahaja yang Allah bagi itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi apa yang Allah bagi. Okey? Yang paling penting adalah kita menyikapi apa yang Allah bagi. Okey? Kalau kena gigit anjing, ridha, itu yang terbaik. Dia dapat pahala. Kalau kena gigit anjing, dia pergi tembak anjing tu, sumpah seranah, lepas dia sembuh dia pergi bunuh banyak anjing. Baik tak? Itu jadi tak baik. Takdir yang tidak baik. Dia tidak ridha dengan dia, bukan takdir yang tak baik, dia menyikapi takdir itu dalam keadaan yang tidak baik, maka dia tidak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Apa sahaja yang Allah takdir kepada dia, kita menyikapinya dengan baik, maka itu tandanya kita ridha. Ya. Namun dalam keadaan ridha, jangan pula kita ridha tanpa bertindak. Ya Allah, aku ridha ya Allah, aku dah miskin. Waktu PKP ni ya Allah, apa kerja lagi yang aku boleh buat? Nak daftar Grab, Allah, lambat nak approve. Foodpanda, lambat nak approve. Dan kemudian motor, ya Allah, bila naik motor penat. Ramadan panas, nak bawa motor macam mana? Ya Allah, macam-macam alasan. Ya Allah, aku ridha ya Allah berada di rumah. Tunggulah nanti adalah NGO mana-mana yang hantar makanan kepada aku. Dia cerita ke anak-anak dia, wahai anak-anak, kita ridha dengan apa yang Allah bagi. Allah dah bagi kita miskin, maka sudahlah, syukurlah. Ini namanya keluarga yang mangkuk ayun. Okay? Jadi
dia perlu ada usaha, Kata Syekh Athaillah Al-Askandari berkaitan dengan takbir, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi khairuka anka la taqum bihi li nafsik. Berehatlah, kata Syekh Athaillah Al-Askandari, berehatlah dan tenangkanlah jiwamu daripada kerisauan di dalam menguruskan keperluan duniamu. Kerana sesuatu perkara yang telah diuruskan oleh orang selainmu, maka ia tidak perlu engkau terlalu memikirkannya, dan jangan engkau masuk campur pada sesuatu untuk kepentingan dirimu. Maksud dia nak kata apa kat sini? Makna nak bagi tahu jangan kita terlalu sibukkan diri dalam kita mencari harta. Jangan kita terlalu sibukkan diri dalam kita mencari dunia. Kerana apa? Kerana dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan berapa banyak kita dapat. Yang kita kena usahakan bukan pada harta tu. Yang kita perlu fokus usahakan adalah sejauh kepada barakahnya harta tu. Harta yang tak barakah, bila kita usahakan harta tapi tidak barakah, dia umpama minum air laut. Dia makin haus, makin dahaga, makin dahaga. Dahaga nak tambah lagi harta, dahaga nak tambah lagi harta, dahaga nak tambah lagi harta. Harta yang barakah itu adalah bila bertambah harta dia, maka dia semakin tenang. Bila dia semakin tenang, dia punya masa untuk beribadah, dia punya masa untuk mendapatkan ridha Allah, dia punya masa untuk nak baca Quran. Dia tak penat. Penat, tapi penat yang tidak memeningkan. Dia bukanlah penat yang buatkan dia stres, sakit hati, menyebabkan gundah gulana, resah, gelisah dan sebagainya. Harta yang barakah ni menyebabkan dia semakin tenang, makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana sebut pasal ridha, ingat segala-gala perkara telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah satu pun dari makhluk Allah yang bergerak. Nak bagi tahu tak ada satu pun makhluk Allah yang bergerak. Mana semua jenis makhluk, bukan sekadar manusia, arasy Allah, malaikat, alam carkawala dan sebagainya di bumi ini, semua sekali, melainkan Allah yang menanggung rezeki mereka. Yang ada dekat bumi ni semuanya semut, cicak, biawak, mentadak, segala-galanya. Asal semua nama binatang pelik-pelik begini. Cuma nak bagi tahu kat sini, semua yang ada, yang bergerak di muka bumi ini, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, yang digenggam segala rezekinya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengetahui tempat kediamannya yang dan tempat ia disimpan. Nak bagi tahu di mana dia hidup, di mana dia tinggal, dia kerja apa, kemudian bila dia meninggal, waktu, masa dan sebagainya, dan bila dia dekat mana dia ditanam dan sebagainya. Itu semua telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu dia. Jadi sahabat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang saya bacakan di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Dalam surah Al-Insan, apa yang Allah SWT sebut kalau ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakimah. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Segala apa yang kita nak belum tentu baik bagi kita, dan apa sahaja yang kita tak nak mungkin baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya yang terbaik apa yang kita kehendaki atau apa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang
kita nak buat baik, okay? Tetapi Allah tak izin. Sebab apa? Sebab Allah tahu Allah lebih sayangkan kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Ya, kita tahu kita nak buat baik, kita tahu kita nak buat baik, kan? Kita bekerja untuk mendapat rezeki yang halal, kita nak tambah harta untuk kita nak kaya. Supaya apa? Supaya bila ada harta, bila kita kaya, dan kemudian dengan kekayaan harta itu kita mampu untuk memberi lebih banyak lagi sedekah kepada orang lain. Bagus tak? Bagus. Ya, bagus. Saya pun nak begitu. Okay? Saya pun juga begitu. Namun, adakah semua manusia yang dalam dunia ini dia nak kaya untuk bantu orang lain? Allah makbulkan semua permintaan? Tidak. Allah lebih tahu siapa yang layak untuk memegang khazanah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amanah, maka Allah beri harta kepada mereka untuk mereka gunakan infak kepada jalan Allah SWT. Maknanya ustaz, orang miskin tak amanah lah? Tak. Habis tok guru ramai je yang kurang harta, mereka amanah je. Dia macam ni. Kadang orang nak kaya. Aku nak kaya. Aku nak zikir hari. Ya Allah, kaya, barakah. Tapi tak kaya lagi lepas 2-3 tahun. Apa ni ustaz? Kau minta kaya barakah tapi tak kaya lagi, mana boleh macam ni kan? Dia larilah, dia tak yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena ridha waktu sekarang. Okey. Waktu sekarang adalah waktu yang dia kena ridha. Ya Allah, apa yang ada sekarang ini ya Allah adalah yang terbaik bagi diriku, dan aku perlu menggunakan ini untuk ke arah jalanmu yang terbaik. Kadang bila dia nak buat baik tapi Allah tak izin adalah kerana apa? Kerana Allah tahu. Allah tahu ke depan jadi apa. Allah tahu 5 minit lagi saya nak kata apa. Allah tahu lepas habis ni saya nak kena buat apa. Allah tahu siapa yang puasa esok, siapa yang tak puasa besok. Allah tahu ke depan ni orang kita ni nak jadi apa. Allah tahu semua ni. Dan Allah tahu tak, ada orang buat baik, bila dia buat baik ke depan tu akan jadi riak. Allah tahu tak? Allah tahu. Bila Allah tahu orang ni akan buat baik dan kemudian dia akan riak, maka Allah Subhanahu Wa Taala bila sayang seseorang hamba, Allah akan halang dia daripada buat baik. Bukan kerana Allah tak nak dia buat baik, tapi Allah tahu kebaikan yang dia buat itu memudaratkan diri dia. Mudarat apa? Mudarat akan menghakis amalan iman takwa dia. Kan bila buat baik riak kan itu menghakis iman. Itu kan menambahkan lagi dosa-dosa dalam hati. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah lebih sayangkan dia. Allah lebih sayangkan dia. Allah tak nak iman dia nipis. Itu dia. Alhamdulillah. Kadang bila Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT Muhammad, ada orang nak menikah, kan? Nak menikah, tiba-tiba dah nak menikah. Saya dah ada satu kes, okay? Ada satu kes dia menikah dekat menara KL lah, yang dekat restoran berputar 360 restaurant tu kan, atas menara KL tu kan. Nikah dekat atas tu, pengantin lelaki dah sampai atas tu. Pengantin lelaki dah sampai dah. Bayangkan tok kadi semua dah sampai, dah tunggu setengah jam, sejam. Pengantin perempuan tak sampai lagi. Tengah tunggu, dapat satu mesej masuk dalam handphone bakal suami dia. Yang bakal isteri kata apa? Minta maaf, saya tak jadi nak menikah. Bayangkan dia kata minta maaf, saya tak jadi nak nikah, kena blok, habis tinggal semua. Nak kata apa? Takkan nak menikah dengan makcik cleaner kat atas tu kot. Kan tak lah. Bayangkan, takdirnya begitu. Kalau orang yang tak boleh terima takdir, dah habis puluh ribu, dah habis ratus ribu. Nak menikah, lepas nak menikah nak terus buat kenduri atas tu, duit habis banyak dah. Baik tidak? Ikut tengok logik akal mata memang tak baik lah. Namun di sisi Allah, Allah tahu tak ke depan jadi apa. Mungkin itu bukan jodoh. Mungkin dengan perempuan tu, bila berkahwin juga, maka pada ketika itu Allah SWT Muhammad dapat anak-anak yang tak elok, dapat pula keturunan yang tak elok. Biar susah satu hari, tapi kalau dah menikah, habis 10 tahun tu 10 tahun tak bahagia. Bila kita ridha, maka Allah Subhanahu Wa Taala sayang suka pada kita. Allah beri yang terbaik pada kita. Ingat,
bila kita ingin Allah menguruskan hidup kita, ini saya kongsi satu tips ilmu yang sangat-sangat penting. Bila kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala mengurus hidup kita, saya ulang balik. Bila kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala mengurus hidup kita, okey, harus dan wajib bagi kita meridai segala apa yang hadir pada hidup kita. Ya. Bila kita ingin Allah mengurus hidup kita, yang pertama harus atau wajib untuk kita ridha segala apa yang Allah takdir beri kepada kita. Ini keyakinan yang pertama. Yang kedua, bila Allah telah memberi sesuatu kepada kita, apa sahaja Allah beri kepada kita. Saya ulang balik Apa sahaja Allah beri kepada kita, dua perkara harus kita menyikapi. Yang pertama, apabila yang dapat itu mengembirakan hati kita, maka kita menyikapinya dengan syukur. Ucapkan Alhamdulillah banyak-banyak. Yang kedua, yang pertama tadi, bila kita dapat sesuatu yang mengembirakan hati kita, kita kena syukur banyak-banyak. Dan bukan sekadar syukur, berkongsi dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kegembiraan tersebut. Berkongsi kegembiraan tersebut dengan umat Nabi SAW yang lain. Tanda syukur apa? Tanda syukur itu adalah dengan memberi. Ini yang pertama, menyikapi takdir Allah. Yang kedua, bagaimana nak menyikapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana takdir itu sesuatu yang menyedihkan hati kita, yang menyempitkan hati kita. Takdir yang kedua ini pula kita menyikapi dengan sabar. Bukan sekadar sabar dan juga koreksi diri. Koreksi diri itu bahasa Indonesia, bahasa Arab dia muhasabah. Melihat dalam diri kita ni, okey. Kalau sesuatu yang menyedihkan kita, kita terima takdir tersebut dan koreksi diri, muhasabah diri. Kata apa? Menyikapinya dalam keadaan, ya Allah, pasti kesusahan yang menimpa aku ini adalah datang daripada dosa-dosa aku, ya Allah. Pasti dan memang pasti kesusahan yang datang kesusahan yang datang pada diri kita adalah disebabkan dosa-dosa kita. Nabi Yunus membuat satu kesilapan, maka Allah ujinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan Allah SWT Muhammad diuji dengan 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan paus, gelap di dalam malam yang gelap. Pada ketika itu Nabi Yunus buat apa? Nabi Yunus tak salah. Nabi Yunus tak meroyan. Dia tak salahkan umat dia, pasal kau lah tak terima dakwah aku. Tengok, aku juga yang kena. Abang tengoklah bang, anak-anak kita degil. Pasal abang lah tak didik anak-anak. Kau lah, kau masak apa? Kau bini yang, kau mak yang patutnya kau masak dudang-dudang. Kau tengok, kau tak didik anak. Suami salahkan isteri, isteri salahkan suami. Abang lah ni cari duit yang haram masuk dalam perut anak-anak menjadi haram jadah. Kita maaf kata. Kan bulan puasa surah Azim. Nampak? Dia menyalahkan orang lain. Ingat, Allah SWT Muhammad, bila mana kita ridha dengan sesuatu takdir, maka pada ketika itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyebut apa? Nabi Yunus menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ulang balik. Nabi Yunus menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Line tak clear. Allahu Akbar. Sungai Buloh dia punya line tak berapa nak clear. Sekejap, saya cuba setting kejap. Sekejap nah. Sat. Kita try tengok sharing. Line.
Masuk dah. Line. Line tak stabil. Okey. Okey, line clear? Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, hijau, kuning, merah. Line dia. Hijau, kuning, Kedah. Kuning, merah, Selangor. Memang aku jodoh dengan bini aku. Okay. Baik. Macam mana sahabat-sahabat? Line clear dah? Line clear? Kita tengok line clear lagi. Naam. Okay, masuk dah. Line clear, hijau dah dia. Okay, konsisten hijau. Hijau tu tenang. Okay, jangan pergi kat oren. Sebab daripada oren dia akan pergi ke merah, problem. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kita tadi? Okay, baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menjadikan sesuatu menurut qadarnya, adalah menurut ketentuannya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah sebutkan, wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak dapat menghilangkan bahaya. Allah kata kita tak boleh nak hilangkan bahaya, kita tak boleh nak elak. Tak boleh buat apa pun tak boleh. Okay, nak elak macam mana pun tak boleh. Dari siapa pun terkecuali dengan izin Allah SWT. Semua dengan illa biiznillah. Semua dengan izin Allah. Apa pun semua dengan izin Allah. Namun kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kenapa Allah berkata yang manusia ni tak boleh nak ubah melainkan datang daripada Allah Ta'ala? Allah nak mengajarkan kita supaya kita bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ni ayat 1000 dinar kan. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat, bertawakal bulat-bulat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan cukupkan bagi hidup dia. Dalam hidup dia apa semua Allah akan cukupkan, tak lebih tak kurang. Okey. Tapi bila siapa yang berserah pada usaha dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan dia usaha sendiri. Umpama seperti layang-layang terputus tali, terbanglah sendiri. Okey, ingat kita dan Allah ni umpama tali ikatannya. Bila kita serah bulat-bulat pada Allah, maka ikatan tali kuat. Bagaimana goncangan angin yang besar sekalipun, maka kalau tali itu kuat, makin kuat kita pegang ikatan tali takwa tawakal pada Allah, maka layang-layang kita, kehidupan kita takkan terputus. Okey. Jadi pegang tali Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pengajaran dalam ridha ini adalah, yang pertama, jangan kita yakin usaha kita itu akan memberi hasil yang terbaik. Ingat, saya ulang balik, jangan kita yakin usaha yang kita buat itu
akan memberi hasil yang terbaik. Ya, saya ulang lagi sekali supaya kita faham. Jangan sampai kita yakin usaha yang kita buat, jangan kita yakin usaha yang kita buat itu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Yang kita kena ubah dalam konteks ridha itu adalah yakin usaha kita itu, ya Allah SWT Muhammad, yakin kita hanya mampu berusaha yang terbaik. Okay? Saya ulang balik. Yakin kita hanya mampu berusaha yang terbaik. Hasil yang terbaik itu datang daripada Allah. Okay? Hasil yang terbaik datang daripada Allah. Kita hanya mampu berusaha. Hasilnya, hasil itu yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila apa sahaja yang kita rasakan yang datang kepada kita, kita yakin, kita ridha, Allah adalah pemberi yang terbaik. Ketika itu hidup kita akan tenang. Dan apa sahaja yang Allah bagi, menyikapinya dengan syukur. Syukur tu apa? Syukur ya Allah. Tu syukur nyanyi. Kan? Itu syukur nyanyi. Ya, ini syukur apa? Syukur iaitu dengan kita berlapang dada dengan apa yang Allah bagi. Bukan berlapang dada, syukur itu adalah ucapkan terima kasih kepada Allah dengan segala apa yang telah Allah bagi dalam kehidupan kita. Kita dapat bernafas, alhamdulillah, syukur. Okey, macam mana kita nak bersyukur? Macam mana kita nak menzahirkan sifat syukur? Syukur bukan di lidah sahaja. Okey, iman ini adalah yakin pada hati, kemudian lafaz dengan lisan, dan zahirkan dengan perbuatan. Okey, macam mana kita nak beriman dengan syukur? Macam mana? Adakah orang beriman dengan syukur tu hanya di lisan? Kan? Orang yang tak pakai tudung, yang baju ketat, yang tak tutup aurat dan sebagainya, sendat melekat ke babum. Tu kan? Ya. Syukur ya Allah, syukur sebab saya dapat reward yang terbaik, the best transgender in the world. Thank you ya Allah, alhamdulillah. Adakah begitu? Syukur hanya di lisan, tapi di hatinya macam mana? Perbuatannya bagaimana? Syukur itu adalah kita sandar bersama dengan takwa. Itu dia. Jadi semakin dia bersyukur, maka dia makin tingkatkan takwa dia, makin dia jaga syariat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti syukur yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat dan bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dalam sehingga bengkak-bengkak kaki. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebab sampai kau solat sampai bengkak-bengkak kaki ni Rasulullah? Sampai bengkak-bengkak kaki kau ibadah ni Rasulullah, bukankah segala dosa kau yang dahulu telah Allah ampunkan, yang ke depan pun Allah dah ampunkan, kau confirm masuk syurga, kau ibadah kuat-kuat lagi pasal apa?" Apa kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah? "Ya Aisyah, ya Humaira, ini adalah sebagai tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi SAW menzahirkan tanda syukur Nabi kepada Allah dengan menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan menambahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Nabi SAW bersyukur sehingga Nabi solat bengkak-bengkak kaki? Sebab apa? Nabi SAW bersyukur adalah kerana Nabi SAW itulah batang tubuh. Batang tubuh itulah yang dimasukkan ke dalam ruh yang namanya Muhammad, dan kemudian itulah Muhammad yang dipilih menjadi Rasul, dan itulah batang tubuh ruh yang diberikan oleh Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik di kalangan yang terbaik. Sebab itulah Nabi SAW bersyukur kerana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak
jasad yang lain, ruh yang lain masuk dan dipilih oleh Allah. Boleh tak? Boleh. Jasad yang ni, ruh, lepas tu ganti, atau jasad yang lain masuk ke apa? Boleh. Boleh. Namun, sebab apa Allah pilih yang tu? Sebab itulah takdir Allah. Dan yang takdir Allah Ta'ala itu dipilih adalah Muhammad yang itu. Maka pada ketika itu Nabi sangat-sangat bersyukur dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah SWT, aku mengutuskan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat sekalian. Nabi dipilih untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Allah Akbar. Sebab itu Nabi SAW bersyukur. Sebagai tanda syukur pada Allah, tambah ibadah dia. Kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah, bagaimana kita zahirkan kepada Allah. Kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukur kau pilih aku untuk menjadi orang yang menyampai agama. Cara menzahirkan syukur itu bagaimana? Dengan kita membantu orang lain. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, aku boleh baca Al-Quran. Jadi sebagai tanda syukur boleh baca Quran, tambahkan bacaan Al-Quran dan mengajarkan orang lain supaya orang lain boleh membaca Al-Quran. Itu tanda syukur. Syukur bila mana Allah berikan kita kekayaan yang melimpah ruah. Adakah sebagai tanda syukur dengan kita pergi melancong sana sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kan? Adakah kita ke sana, ke sini, ke sana? Tak. Sebagai tanda syukur bila Allah berikan kita harta yang melimpah ruah, kita berkongsi harta kita untuk membantu siapa? Membantu orang yang dalam kesusahan. Itu sebagai tanda syukur. Apakah tanda syukur orang yang Allah berikan banyak ilmu? Dengan ada banyak ilmu, bukan digunakan untuk berdebat. Dengan banyak ilmu, bukan digunakan untuk mengatakan, pandangan saya yang betul. Kamu keluarkan hadis yang dhaif. Hadis saya lebih sahih daripada kamu. Apa bukti kamu hadis sahih? Apa bukti kamu hadis yang dhaif? Dia berdebat, dangdung riwayat ni. Banyak. Ini ujian bagi geng-geng para hadis lah pula. Geng-geng ustaz pula. Rasa aku lagi betul daripada kamu. Kata-kata saya lagi baik. Itu belum level pemimpin pula. Kan? Itu bukan level, itu belum lagi level profesor pula, guru-guru pula. Kan? Setiap orang Allah uji dia. Bila Allah melebihkan sesuatu, maka pada ketika itu bukan dia memperdebatkan kelebihan dia, tetapi dia menyalurkan kelebihan dia untuk bantu orang lain. Dia dihentam oleh orang. Sudahlah, hentaman ini datang daripada Allah, ridalah. Sudah. Itu dia. Nabi SAW kena hentam. Ya sudah. Kan Nabi kena baling batu dengan penduduk Taif. Ya sudah. Kan? Cara Nabi meridainya apa? Ya Allah, mereka golongan yang tak tahu, ya Allah. Mereka belum dapat iman, ya Allah. Mereka tak tahu apa, mereka tak ada ilmu lagi. Kan? Jangan engkau mengazab mereka, ya Allah. Nabi doa, jangan kau azab mereka, ya Allah. Cuba kalau kita kena baling batu. Ya Allah, turunkan neraka pada mereka. Itu doa kita tu, na'udzubillah min zalik. Okay? Sebab kita tak sabar, kita tidak rida dan kita tidak syukur. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara menzahirkan syukur adalah kita banyak memberi. Bersyukur pada Allah, memberikan jiwa kita pada Allah, menambahkan ibadah kita untuk Allah. Sebagai tanda syukur Allah berikan kita kekayaan yang melimpah ruah, salurkan kekayaan kita kepada umat Nabi SAW. Sebab apa Allah menciptakan di dunia ini ada orang miskin, ada orang kaya? Supaya orang kaya boleh membantu orang miskin, supaya orang miskin boleh berdoa kepada Allah supaya menambahkan orang-orang kaya di dunia ini. Maka saling terkait. Cuba kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkan semua doa manusia, tak ke huru-hara dunia ni? Cuba kalau semua orang nak sihat, betul? Semua manusia nak sihat. Ya Allah, berikanlah kami kesihatan, ya Allah, kesihatan yang hebat, yang kuat, ya Allah. Tu dia. Allah makbulkan, seluruh dunia sihat. Seluruh dunia sihat. Apa jadi hospital? Hospital tutup bed. Hospital tutup, hospital bankrupt habis. Kan? Doktor akan cucuk sesama doktor. Doktor gigi kata kita tak ada kerja dah, semua gigi semua sihat-sihat. Aku cabut gigi kau cabut gigi aku, sudah. Habis semua, hospital semua tutup. Universiti perubatan semua tutup. Habis semua tutup, bang.
Tak ada apa dah. Farmasi semua tutup. Hilang ubat, semua tutup. Sebab apa? Semua sihat. Sebab apa ada orang sihat? Kenapa ada orang sakit? Yang sakit supaya berubat, yang sihat supaya mencipta ubat. Ini semua saling terkait. Cuba kalau semua orang kaya. Semua orang kaya. Bila kereta kita rosak, hantar ke bengkel. Bang, tolong repair kereta ni bang. Kau repair lah sendiri. Lah, abang punya bengkel abang buka, saya nak hantar. Saya boleh bayar 10 juta. Ada aku kisah, aku lagi banyak daripada engkau. Aku kaya juga. Habis abang buka bengkel, saja suka-suka buka. Semua. Kalau semua kaya, rosak habis. Kan, universiti pun tak ada orang. Kau tak belajar ke? Aku dah kaya, nak belajar apa? Kan, aku tak belajar pun dah kaya. Tu dia, habis semua. Nak pergi melancong. Kan, nak pergi melancong, nak naik kapal terbang. Pasal apa kapal terbang tak jalan ni? Aku dah kaya, nak buat dah jalan. Dah kaya dah. Jalanlah, aku nak terbang macam mana? Kau jalanlah sendiri. Kan, semua boleh jalan. Jadi Allah mencipta sesuatu itu, Allah lebih tahu akan keperluan setiap hamba dia. Jadi kita bersyukur apa yang Allah bagi kita sekarang. Okey. Kita bersyukur apa yang Allah bagi kita sekarang. Dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan syukur kita tu. La in syakartum la'azidannakum. Dan ingat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak boleh terima takdir. Orang yang tidak bersyukur dengan Allah, orang yang tidak boleh terima takdir, ataupun dia tak boleh nak rida takdir yang Allah bagi kepada dia. Itu kufur. Contoh, tiba-tiba tumbuh jerawat kat sini, bukan sini, kat sini. Merah cantik betul-betul, kat sini tumbuh. Kedeking ada merah. Masa tu dia nak keluar rumah tak? Dia tak keluar rumah. Sebab apa? Sebab dia takut orang tengok hidung dia merah, ada jerawat betul-betul dekat sini. Tu dia. Allah baru uji kita sikit. Walanabluwannakum bisyai'. Sesungguhnya sangat sikit Allah uji kita dengan ketakutan. Bisyai' minal khauf. Khauf itu takut. Uji kita sikit je dah takut. Allah timbul sini, kita dah takut dah. Allahu Akbar. Nanti orang kata apa dan sebagainya. Sedangkan punya banyak muka dia tu yang bersih, sini je sikit je Allah uji. Yang tu yang kita tengok. Tanda apa? Kita tidak ridha. Sepatutnya, Alhamdulillah ya Allah, Engkau keluarkan satu je Allah. Kalau Engkau keluarkan 1 juta kat muka aku ni, lagi pening ya Allah. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Engkau keluarkan bintik merah jerawat kat sini supaya Engkau nak didik hati aku supaya bersyukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin selama ni aku sombong riak kepada orang yang muka aku ni cukup cantik, licin, flawless dan sebagainya. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau uji aku. Itu dia. Bila Allah SWT berikan kemiskinan kepada kita waktu PKP ni, tak ada duit untuk kita nak beli macam-macam. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau uji aku untuk aku dekat kepadamu ya Allah. Selama 30 tahun, 20 tahun aku sebelum ni aku makan, aku tak pernah aku ingat Engkau bagi makan pada aku ya Allah. Waktu ujian PKP ni barulah aku sedar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Cuba tengok Nabi Ayub AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Satu hari Allah tarik semua nyawa anak dia. Allah uji dengan kesakitan sampai isteri Nabi Ayub AS menjual rambut-rambutnya untuk beli makanan. Allahumma salli Muhammad. Bayangkan, sampailah ketika mana 19 tahun Nabi Ayub diuji, isterinya sampai tak tahan kata, wahai Ayub, berdoalah kepada Allah, minta Allah sembuhkan, lama sangat sakit kau ni, lama sangat dah minta Allah sembuhkan. Apa kata Nabi Ayub pada isteri dia? Wahai isteriku, berapa tahun dah aku sihat? 20 tahun dah sihat. Berapa tahun aku sakit? 19 tahun. Wahai isteriku, Allah bagi aku sihat 20 tahun. Allah baru bagi aku sakit 19 tahun. Aku rasa tak layak nak minta kepada Allah sihat. Nabi angkat tangan berdoa, ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk diriku ya Allah. Berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Itu sahaja yang Nabi Ayub doa. Itu saja yang Nabi Ayub doa. Kita bila diuji dengan kesempitan, cuba kita fikir, lihat di belakang kita sebelum-sebelum ni, berapa banyak dah Allah dah beri kita kesenangan. Berapa banyak dah Allah dah beri kita kesenangan. Ketika mana Allah mencabut sebahagian daripada nikmat kita, cuba kita lihat
kita masih lagi boleh mendengar, kita masih lagi diberi nikmat untuk melihat, kita masih lagi diberi nikmat untuk bercakap, kita masih lagi diberi nikmat untuk merasa, kita masih lagi diberi nikmat untuk berfikir. Maka ujian kemiskinan itu barulah sedikit, ujian kesusahan itu barulah sedikit. Apabila kita berusaha, jangan sampai kita melanggar syariat. Jangan sampai kita terlalu menyibukkan diri kita untuk mencari kesenangan dunia sehingga kita meninggalkan kebahagiaan akhirat. Ya. Saya ulang balik, dalam kita mencari dunia, jangan sampai kesibukan kita sampai meninggalkan akhirat, sampai kita hilang bahagia akhirat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih, jazakallah khair kerana bersama dengan saya pada pagi ini, berkongsi yang tidak seberapa, sejam punya lama. Sejam ni pun kalau waktu pagi ni memang tidak balik dah ni, kan? tidak balik dah ni. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kita, iaitu daripada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, satu NGO yang mana NGO ini telah menyalurkan bantuan kepada asnaf anak yatim dan sebagainya. Jadi sama-sama kita bantu infak Ramadan pada bulan ini kepada NGO ini. Moga-moga dengan infak ini di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita daripada kesulitan, daripada kesempitan, daripada segala kesusahan dunia. Ingat, dunia ini adalah hanya semata-mata jambatan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sekadar jambatan untuk menuju akhirat. Dunia ini tak ada apa, hanya sementara. Jangan cemburu dengan orang yang kaya. Jangan sesekali kita cemburu dengan orang yang kaya. Apabila kita cemburu dengan orang yang kaya, maka pada ketika itu kita sebenarnya tidak rida dengan sederhananya hidup kita. Tapi boleh tak cemburu? Boleh. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan, ya Allah, aku cemburu dengan orang kaya ni, tolong berikan aku kekayaan supaya aku boleh membantu lebih ramai orang, ya Allah. Dan andai kata, ya Allah, aku tak mampu untuk menjadi kaya, andai kata kaya aku akan membuatkan aku riak, cukuplah dengan apa yang ada, ya Allah. Kau lebih tahu apa yang aku tak tahu, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kalam ini, moga-moga saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 malam terakhir, waktu-waktu terakhir ini, amalkanlah doa yang dipesan oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan. 10 malam terakhir, perbanyakkanlah doa. Allahumma inna nas'alu Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Apakah khaifiat doa ini? Okey, saya kongsikan khaifiat doa ini. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan menghapuskan dosa-dosanya seperti tapak kaki yang berjalan kesan tapak kaki yang berjalan atas padang pasir, dan angin yang meniup pasir itu akan menutup, dia tak ada bekas dah, tak ada bekas. Jadi khaifiat doa ini adalah barang siapa yang membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna, maka dosa-dosanya terhapus. Dosa terhapus sampai tahap apa? Sampai tahap dekat padang mahsyar, atas skrin tu tak ada dosa kita. Ya, ada yang ingat, ada dosa yang Allah ampun, tetapi di skrin padang mahsyar ada lagi dipaparkan dosa-dosa dia. Bagaimana yang kita nak buat? Dosa kita terhapus, dan pada skrin layar padang mahsyar kita nanti dosa-dosa tu tak ada. Caranya adalah, kata ulama, bacalah doa ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Ini yang pertama. Dan ulama juga mengajarkan, andai kita ada satu tabiat yang tak elok, tabiat yang tak elok, cara kita nak hapuskan tabiat yang ada dalam otak pemikiran kita. Contoh, okey, contoh dia merokok. Apu kan. Macam mana nak hilangkan tabiat merokok ni?
baca doa Allahumma innaka afu tuhibbu afu anna. Baca doa ni sambil baca, sampai bayangkan supaya Allah menghapuskan segala rokok yang ada dalam diri dia. Ni contoh, okey. Kita ada tabiat marah. Baca doa Allahumma innaka afu tuhibbu afu anna. Allahumma innaka afu tuhibbu afu anna. Maka Allah menghapuskan sifat amarah kita ni. Okey. Banyak baca doa ni. Ini tok guru saya ajarkan. Banyakkan baca doa Allahumma innaka afu tuhibbu afu anna kalau kita nak menghapuskan. Ingat, kalau tak hilang lagi. Kalau tak hilang macam mana? Dia umpama macam ni lah, paku yang berkarat, kita hakis, ada bekas-bekas dia kan. Ada bekas-bekas tak hilang tu. Jadi kena hakis lagi lah, baca lagi lah. At least sekurang-kurangnya tabiat yang buruk kita tu berkurang. Daripada teruk dia berkurang. Lebih baik berkurang daripada banyak. Lepas berkurang tu buat lagi sampai satu tahap, sampai satu masa, sampai satu waktu Allah menghapuskan tabiat kita menjadi baik. Itu dia. Jadi sahabat mati Allah SWT sekalian, banyakkan kita baca di bulan Ramadan ini, di 10 malam terakhir kita membaca Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anna. Cukup mudah. Masa nak tidur kita baring dan kemudian kita pejam mata, lidah kita, hati kita bacalah sehingga sampai tertidur. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa Allahumma sampailah kita tertidur. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan gunakan 10 malam terakhir ini, kita pulun yang terbaik insyaAllah. Pasti supaya kita rasakan inilah Ramadan yang terakhir kita. Ke depan belum tentu lagi, tahun depan belum tentu lagi. Jadi gunakan yang terbaik untuk kita menghabiskan sakit-baki Ramadan yang ada insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya yang dhaif. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizqi wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Rahman. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.